back from the dead. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Razali bin Muhammad Yunus, adalah selaku pengurus syarikat Zali Zapo Industri. Ya, jadi apa yang saya beri sebuah ringkas tentang syarikat maklumat syarikat syarikat kita ni Zali Zapo Industri ni dah telah ditubuhkan lebih kurang dalam dah lamalah pada tahun 90-an lebih 96 daripada peringkat bawahan lagi. Saya di kilang saya di di Kampung Duyung di Pilihan Tua yang di Negeri Cik tadi memang tidak ada operasi lagi. Dan sekarang ni pada tahun 2006 hampir 2010 akhir tahun 2009 saya dah pindah kat sini lah. Tapi stay lagi yang kilang saya di Duyung tu masih ada lagi. Kita ada buat produk-produk yang seperti soya, itu jenis yang fresh lah. Jadi saya take over ataupun saya berpindah di kawasan penasian komplek kilang SME Penang pada tahun 2009 akhir. Saya set up satu mesin yang untuk buat soya, dan sampai sekarang start daripada awal mungkin pada 2010 sampai sekarang ni dah 2020, bermakna dah hampir 10 tahun saya berada di komplek kilang SME Bank ni. Pada awalnya kita ambil sewa kilang satu, iaitu di lot B2, iaitu produk memproses kacang soya saja. Itulah main produk saya pada awal level dulu. Jadi saya pada peringkat permulaan saya buat produk minuman soya ni. Macam mana sejarahnya saya nak kembangkan produk ni, ada sejarah dia lagi lah. Pasal kita tengok daripada dulu soya bean ni, kalau kita tengok memang orang Melayu tak ada tahun-tahun macam tu. Yang dulu yang jual minuman produk ni semua kebanyakan orang Cina, asing-asing. Jadi di situ saya ambil inisiatif, saya jual pasar malam. Dia sambil mega pasar malam, di situ ada potensi. Dan saya kawasan kat Pilihan Tua pun ada pelancong-pelancong. Jadi saya pun jualkan, saya pushkan produk-produk ni. Jadi memang ada sambutan. Jadi maknanya saya cakap kenapa mungkin pada masa tu saya tengok tak ada produk-produk Bumi Putra yang menunjukkan diri dalam bidang perniagaan untuk produk yang sebagai usahawan lah. Memang ada ketika tu tapi tak banyak. Kalau untuk produk yang tahan lama ni memang tak ada. Tapi pada masa tu bila saya pada tahun 2007 saya telah dinobatkan ataupun kita ada buat pendangan daripada bahagian MOA, iaitu Kementerian Pertanian. Saya telah juara dapat johan untuk kategori usahawan jaya. Jadi saya telah diberikan dana ataupun satu grant untuk mission retort tu. Pasal sebelum ni kita buat produk-produk ni yang produk yang tak boleh tahan lama. Dan saya fikir kalau boleh saya nak push, kita ada produk orang Melayu, bangsa orang Bumi Putranya boleh pakai di luar. Kalau boleh kita apa yang kita punya misi kita untuk kalau ke luar negara. Jadi itu saya dapat mesin untuk retort tu memang agak mahal lah. Kat ketika tu dalam 200,000 lebih satu mesin sajalah, tak termasuk ekonomi lain. Jadi itu saya dah pindah pada 2010 sampai 2012. Kemudian saya take over satu kilang, iaitu kilang B, di lot B7 ni, iaitu satu rakan saya juga lah, dia buat produk minuman asam jawa. Dia dah tak boleh nak bergerak lagi dan saya take over kilang ni pada tahun 2012 sampai ke saat ini. Produk-produk yang saya buat ni iaitulah seperti yang produk soya, kita ada banyak. Sebelum tu berapa SKU lah. Kalau soya bean ni kita yang original, soya Bandung, soya jagung, soya yang mix dengan soya beras merah, soya gula Melaka. Dan di sini kita yang di lot ni B7 ni iaitu produk yang membuatkan asam jawa, asam boy dan juga fermented drink. Dan setakat ni kita punya produk-produk yang kita dah sekitar kawasan di
dia memang satu Malaysia lah, memang ada lah. Dulu kita di Penang, di Kedah memang ada, dan kita telah lantik ejen untuk pasarkan kita punya produk dari Zafrul Muslim ni. Syarikat pada ZZ. Brand kita iaitu Z&Z. Jadi mungkin dalam setakat ni mungkin awak boleh nampak juga, tapi pasal apa, dari segi kompetitor tu agak ada satu cabaran juga lah, dan bukan mudah juga kita nak tembusi pasaran-pasaran yang persaingan dia dengan semua giant company. Kita apa yang kita lihat tadi, macam mana saya cakap tadi, macam kenapa syarikat-syarikat besar seperti Yos, Dinho semua dah monopoli. Ini adalah syarikat yang established, diorang syarikat yang dah katakan dah strong. Kita syarikat kecil ni, kita nak bersaing ni memang agak sukar lah. Banyak faktor-faktor menyebabkan kita nak pergi luar ataupun kita nak pergi persaingan tu memang terlalu gap dia memang terlalu besar. Tapi insya-Allah, alhamdulillah setakat ni daripada tahun berapa kita syarikat saya, kita masih lagi kukuh ataupun masih lagi betul maintain untuk segi pasaran. Tapi walaupun macam mana pun kompetitor tu memang banyaklah, daripada company-company besar, kita nak fight dengan segi pricing, memang terlalu hebat sangat. Memang katakan kalau tak betul-betul, banyak segi usahawan Bumi Putra yang kecil-kecil ni kadang-kadang tak boleh fight dengan company-company besar. Pasal apa? Apa sebab dikatakan syarikat-syarikat kecil ni kita tak boleh fight dengan tu? Banyak faktor dia. Okey, saya boleh saya bagi penerangan sikit sebentar selalu, mungkin awak boleh dapat macam mana gambaran dia. Kenapa syarikat-syarikat Cina boleh berkembang maju, dan syarikat-syarikat kita Bumi Putra ni kadang-kadang kita punya lonjakan naik untuk kita datang ni agak slow. Banyak faktor-faktor lah. Pasal satu lagi, produk minuman macam ni, ini adalah satu produk yang sebagai aksesori produk. Dia bukan adalah satu produk yang apa? Keperluan. Okey, di situ apa yang kita lihat sekarang ni, dalam keadaan ekonomi yang tak stabil, produk-produk seperti aksesori ni memang agak, jadi dia akan ditolak, bukan nak tolak, tapi sebagai kalau ada lebihan daripada kita sendiri, kita bawa beli, betul tak? Keperluan seperti beras, minyak tu semua, itu adalah keperluan, tak, dia tetap penggunaan dia, kita sebagai sebagai hamba, kita sebagai manusia, kita perlukan barang-barang keperluan. Tapi babnya ni, produk-produk ni sebagai satu produk aksesori. Kalau kita ada duit, kita boleh minum, kita boleh beli. Kalau tidak, jadi kompetitor dia, persaingan dia kita dengan company-company besar ni memang terlalu hebat dari segi pricing. Pasal company-company besar dia dah strong. Kita nak fight dengan FNN, macam kita buat carbonated drink, macam mana kita nak fight dengan FNN, Coca-Cola apa semua, memang tak boleh. Bila time musim perayaan, diorang bagi harga yang kau-kau, dia turun harga. Jadi kita company-company kecil ni kadang agak bermasalah. Pasal apa? Kita sebagai company kecil, kita punya overhead dia kita memang agak tinggi lah. Pasal apa? Kita punya mesin, sebagai contoh, mesin-mesin yang kita gunakan masih lagi semi auto. Kita tak boleh, capacity kita tak boleh melonjak sampai satu hari berapa banyak. Kalau company yang besar, satu hari dia buat 1000 karton, tapi kita buat satu hari baru dalam berapa karton? Baru 200-300 karton. Kita tak boleh fight. Di situ kos kita memang agak tinggi. Pasal apa? Reduce cost daripada pihak-pihak company yang besar seperti botol. Kita lihat dari segi botol tu, diorang company yang besar-besar, diorang dah buat sendiri, diorang blok betul-betul sendiri. Banyak company yang mungkin yang company yang lain, diorang nak reduce cost seperti material ataupun diorang buat sendiri botol, di situ dia dah reduce cost. Bila katakan dari satu bahan mentah ni sebenarnya, kalau kadang-kadang kita tengok diorang ni dah ambil daripada daripada overseas ataupun dia dah deal dengan tu. Jadi dia ambil dalam kuantiti yang banyak, kuantiti yang bukan yang banyak. Jadi di situ dia kos dia memang rendah. Bila dia rendah kos-kos ni, dia dah boleh harga yang dia bagikan kepada company, dia daripada market memang harga rendah. Jadi kita sebagai company kecil ni, kita ambil daripada wholesaler. Jadi harga dia tekan kita. Kebanyakan seperti kita tengok macam botol ni semua yang supplier kebanyakan daripada kilang Cina. Kita lihat macam tu. Jadi
pricing dia kita bagi kadang tak sama dengan company-company yang lain lah. Jadi apa yang saya cakap tadi, faktor-faktor yang buatkan katakan kita lihat banyak produk-produk orang Melayu sama material kadang harga dia agak lebih sikit. Pasal apa? Di sinilah sebabnya. Kadang segi cost material kita agak tinggi, dari segi kita punya volume ataupun kita punya capacity kita satu hari tak banyak. Di situ overhead kita, sewa kilang kita, staff kita satu. Jadi di situ yang menggunakan cost yang tinggi. Jadi pricing kita tak boleh ikut daripada, kalau kita nak fight dengan company-company besar memang kita tak boleh. Jadi memanglah kalau kita segi market ini buatkan gap yang agak tak ada beza sangatlah. Tetapi kita tak boleh market dengan company-company yang besar seperti wholesaler besar. Dia nak ambil dapat kita banyak, kita bagi harga yang rendah memang tak boleh. Itu yang punca-puncanya kadang bukan kita tak boleh tu. Kalau katakan kesedaran daripada orang kita, kalau bumi mitra dia nakkan produk ni so far okey, alhamdulillah. Apa kita tengok BMS sekarang ni kan memang ada, tetapi tak berstrong macam mana yang kita harapkan Jadi itu pengenalan yang saya boleh berikan kepada pihak syarikat, daripada pihak syarikat untuk awak tahulah sedikit dan sebelum ni pun sepatutnya daripada tahun lepas pun kita dah cuba tembusi produk kita punya market ni ke luar negara seperti China. Dulu memang kita dah plan memang nak masuk Dubai, tapi memang ada kekangan yang kita membuatkan. Dan baru-baru ni kita produk-produk kita seperti soya saya ni kita dah ekspor ke China. Memang dah ekspor ke China. Pada tahun lepas memang kita dah deal dengan satu buyer di sana, memang dah hantar dah. Kita punya lab test apa semua dia dah ambil, dah hantar. Tetapi bila kerajaan masa tahun lepas PH bila dah pegang, berarti kita dah ada. Jadi mungkin awak tahulah sama ada kita kerajaan custom telah buat satu duty tax kepada setiap minuman, iaitu 20 sen per liter. Bila katakan kita dah hantar kita punya nutrition kepada China, bila dah hantar ni, jadi diorang kita ikut dia tak boleh. Kalau seperti saya bagi contoh pada China China kalau katakan kita nutrition kita macam ni, kalau kita ubah formulation kita, benda ni dah lari, dia tak boleh. Di custom sana dia akan detect. Kalau tak sama dia akan pulang balik situ. Akan ada hole kat sana, kita pun memang tak boleh. Jadi bila katakan formulation kita ubah pasal kerajaan charge tax gula pada tahun lepas saya bila PH pegang kan, Wan Azizah dengan Navas kencing manis kan. Jadi dia nak kurangkan kadar gula dalam minuman, dia akan tax gula kepada mana-mana syarikat menggunakan produk minuman. Jadi kita dah ubah kita formulation, kita dah reducekan gula. Jadi bila kita pergi hantar lab balik, jadi kita tak sama dengan apa yang first kita dah hantar kepada China tu. Jadi diorang dah tengok tak sama, diorang the whole tak boleh. Jadi kita kena buat nak dapat CIQ untuk China ni kita memang susah, bukan mudah. Saya dah dapat, sebenarnya kita dapat CIQ tu dan untuk ke China ni satu China kita dan memang boleh marketkan. Tapi bila ada masalah macam ni tak dapat lah. Jadi sampai sekarang selepas tu dengan PKP lagi dengan wabak COVID ni, jadi sampai sekarang kita hold lagi lah kita punya produk untuk ke sana. Dan apa yang kita marketkan sekarang ni di kawasan kita sekitar ni lah di Malaysia saja. Jadi itu seberingkas saya beri penerangan tentang produk-produk yang company saya buat, iaitu daripada soya bean, asam jawa, asam buih dan juga community cream. Boleh saya tahu kita masa nak buka bisnes ni, berapa anggaran masa awal-awal nak buat Rizal industri ni, berapa capital yang keluarkan dalam Okeylah, sebenarnya pada awal saya cakap tadi saya daripada peringkat awal tu saya menjaga ibarat daripada kecil. Bila daripada kecil dulu saya beli mesin. Kalau dulu saya buat pasar malam, saya mesin macam tu. Kemudian bila saya pindah kawasan sini, kalau untuk kos-kos dia memang agak tinggi lah. Kalau tak betul-betul kan satu mesin saja, kalau saya cakap tadi untuk retort saja kurang-kurang dalam hampir dalam 200,000 lebih. Tapi kalau mesin retort yang betul-betul yang kualiti itu ambil daripada China. Kalau pada UK ataupun Italy, dia punya harga mesin dia bukan 1J.
Bukan sebab kalau nak buat tadi saya cakap banyak orang-orang Melayu yang buat jualan minuman soya. Tapi kalau nak kembang, nak besarkan memang agak terbatas pasal kos memang agak tinggi. Tapi pada peringkat permulaan tu saya bukan dalam, yalah itu saya cakap tadi, mesin yang boleh buat saya pergi jauh ni iaitu mesin ritok tu, iaitu function mesin ritok ni iaitu dia matikan kuman. Pasal soya ni dia tak ada efek untuk kita gunakan bahan pengawet. Soya tak sama macam produk-produk lain. Itu sebab kita gunakan satu mesin ritot. Selepas kita dah masak soya tu, dia tak apa, kalau kita tak bahan pengawet pun, kalau soya dia akan tetap rosak. Jadi kalau untuk soya ni kita pergi jauh, terpaksa ada mesin tu. Itu sebab ritot tu. Itu sebelum tu saya masih stay kat Duyung. Pasal kita tak boleh pergi jauh. Saya hantar sekadar kawasan-kawasan Melaka saya, sekolah-sekolah, kedai-kedai. Bila saya ada di mesin itu, ada pihak kementerian telah bagi saya grant 50 dan 60-40 harga mesin tu dalam 200,000. Jadi saya cuma dalam lebih daripada 40% lah. Jadi baru saya boleh pindah ke sini. Kalau ikut-ikutkan apa yang awak tanya tadi, kos-kos dalam kita punya modal pun dalam 100 lebih lah, 100,000 lebih. Tak termasuk daripada gerannya. Kalau ikut fully hampir dalam 200 lebih. Boleh saya tahu kenapa pilih soya daripada kalau tak nak pilih air lain? First kenapa pilih soya instead of okey lah. Kalau saya ikut berikan sejarah saya, pada peringkat awal dulu saya pernah, itulah kadang-kadang kita nak kongsikan, nak share kan, macam mana ni saya sebenarnya, family saya bukan family yang berniaga. Ini adalah tip sebagai pada kamu juga. Boleh kan kita kongsikan macam mana saya minat berniaga tu. Kalau seseorang tu nak menjadi usahawan, kalau dia tak minat, dia memang tak boleh beli. Tak boleh. Pasal kita paksa mak bapak kita berniaga tapi anak tu tak minat, dia kadang-kadang susah. Pasal dia punya tu jiwa dia dekat lain. Jadi begitulah apa yang saya boleh kongsikan dengan awak semua. Macam mana yang minat saya berniaga dulu. Dulu saya sekolah rendah, sekolah agama, saya beli gula-gula 5 sen, saya jual dengan kawan-kawan saya sekolah, saya jual 10 sen. Bermakna saya untung 5 sen. Yang 10 sen saya jual 2 sen. 100% tak keuntungan dia. Di sini saya kongsikan dengan awak untuk saya bagi tip. Awak boleh jadi seorang usahawan. Kerana perniagaan tu adalah satu perniagaan yang baik. Itu sebabnya monopoli ekonomi negara kita siapa? Orang Cina kan. Pasal dia tahu perniagaan ni untung dia memang banyak. Di situ jadi saya kongsikan macam awak di college ke, sebenarnya awak boleh berniaga sekarang, banyak berniaga online kan. Betul tak? Awak beli tudung, saya perempuan beli tudung, jual dengan kawan-kawan. Jadi di situ ada tak nampak untungan? Itu sebab kadang saya nak bagi tips ni supaya awak boleh jadi semua. Kalau boleh jadi usahawan, awak jadi usahawan. Tetapi apa yang dikatakan dalam kita punya dalam segi agama kita, 90-10 rezeki yang baik datang tu daripada apa? Daripada perniagaan. Betul? Memang daripada perniagaan lah tu. Pasal apa? Tetapi kita kena jujur, kena ikhlas lah. Tetapi kita ingat juga 90-10 juga rintangan dan juga cabaran kita perlu hadapi. Bukan mudah nak jadi seorang usahawan yang berjaya. Seperti saya cakap ni, saya memang belum boleh dikategorikan berjaya. Setakat ni memanglah produk-produk kita dah tu, tetapi belum tu lagi. Saya sendiri pun belum rasa sepuas ataupun puas hati dengan apa pencapaian daripada saya. Dapat target lagi lah. So okey. Jadi apa pertanyaan awak tadi, kenapa saya pilih? Saya pilih soya ni. Apa yang saya cakap, ada peringkat permulaan dulu saya berniaga pasar malam. Saya jual soya, itulah main produk saya. Dan selain daripada air tebu dan lain-lain. Pasal apa? Bila saya, kawasan kampung saya tu, Perigan Tua, pelancong-pelancong ramai datang. Bila pelancong datang, saya jual air soya, banyak daripada orang Cina, orang India. Saya tengok so far dia orang boleh terima, dia orang minum air soya. Dan saya bila banyak segi apa yang saya dapat tahu, kita soya ni memang baik untuk kesihatan. Kalau katakan orang yang jantung ke apa semua, orang tu semua memang baik kan. Jadi di situ saya pilih soya ni. Dan saya cakap soya ni kita boleh pergi jauh. Bila saya dah retotkan hari ni, saya boleh market saya ke satu Malaysia dan juga kalau boleh ke overseas, ke luar negara.
Itu yang saya pilih soya ni. Salah satu produk yang SB yang saya nak ketengahkan. Pasal apa saya, daripada generasi kita, generasi muda, kanak-kanak pun soya pun memang baik. Generasi dewasa, muda kita dewasa pun boleh terima, dan orang tua pun boleh terima. Jadi di situlah saya ambil produk soya ni sebagai satu produk yang saya boleh ketengahkan di samping produk yang lain lah. So mana dapat barang mentah macam kacang soya tu, dapat pada supplier kat mana? Okey. Sebenarnya kacang soya ni kita dapat ni sebenarnya setakat ni tak ada masalah. Kacang soya kita dapat ni sekarang ni banyak supplier dia yang kita ada, memang tetap ada, sentiasa ada. Kecuali dia bergantung daripada keadaan semasa, iaitu kalau semua kacang soya ni diimport daripada luar negara. Apa dia kita tahu, Kanada, China, Texas memang ada, dan juga Amerika. Pasal apa? Bahan-bahan ni mentah ni memang sentiasa ada lah, memang tak putus. Satu saja, kalau seandainya bahan mentah ni segi harga dia saja, harga dia akan turun naik. Nak katakan dia maintain harga. Tetapi kalau keadaan di sana, di negara sana mungkin ada berlaku ataupun kemarau, seperti kemarau, jadi seperti bila kemarau, dia punya penghasilan, dia punya soya tu ataupun dia punya hasil dia tu memang kurang baik. Dia kurang baik, mungkin dia tak banyak, ladang-ladang pun diorang stok separuh ke apa semua, mungkin kemarau. Jadi di situ demand yang banyak daripada negara-negara yang menggunakan, di situ harga pricing dia akan melonjak. Tapi setakat ni bahan mentah tak putus, cuma harga saja. Setakat ni kita daripada wholesaler ataupun daripada pembakar-pembakar di Malaysia memang tetap ada lah. Sebab ambil kan daripada luar negara. Kita saya kata tadi, kalau seandainya mata wang kita, kalau seandainya kita memang jatuh, jadi harga dia tetap akan naik. Kita ikut currency. Pernah sampai kita tu Malaysia punya ringgit jatuh, jadi kita terpaksa hadapi lah. Kos-kos ni sebenarnya daripada dulu kenaikan dia dalam berapa persen tak pasal. Memang kita kena ikut follow daripada segi currency mata wang dunia. Soya ni dia kat mana di market segment dia punya, siapa yang ambil soya? Siapa ambil? Soya ni apa saya cakap tadi lah kan. Memang potensi dia memang tu. Bila saya dah nampak, walau saya jual di kawasan-kawasan ni, siapa yang minum, generasi apa, siapa yang minum, kita tak kira bangsa dan juga generasi. Bangsa ni Melayu, orang Melayu boleh minum, orang Cina boleh minum, orang India boleh minum. Di situ kita dah nampak benda ni. Kita bukan, bila kita buat satu produk tu, kita tak nak bangsa kita saja. Bila kita bangsa kita mungkin terhad. Jadi siapa yang minum, yang minum tu iaitu generasi muda daripada kanak-kanak dan semua apa yang saya cakap tadi. Dari segi bangsa tak ada masalah, dari segi generasi, kita peringkat umur pun tak ada masalah. Dan saya marketkan produk ni semua di sekitar Malaysia, daripada Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, sampai ke Perak. Kita ada bagi pada wholesaler. Kita marketkan semua kepada wholesaler, dan wholesaler ni hantar ke kedai-kedai. Dia akan hantar tu. Minimarket, kedai-kedai dan semua dia orang dah hantar lah. Di situ kita punya market case kita kepada wholesaler. Pekerja yang ada kat dalam kilang ni total berapa banyak? Okeylah, sebenarnya kita dulu dalam keadaan kita hampir dalam 18 orang lah. Tapi sekarang ni kita dah agak slow sikit, mana yang dah berhenti kita tak ambil pengambilan baru. Kita cuma ambil, kita kekalkan. Kita sebenarnya kalau ikut-ikutkan kita ada 3 kilang, iaitu yang sini, B7, B2 dan di Duyung. Duyung dulu saya pun ramai juga, sampai dalam 5-6 orang. Tapi kita pun dah tinggal dalam 2-3 orang sana. Untuk kat sini dalam ikut-ikutkan satu lain dalam 4 orang, 5 orang lah satu lain. Kalau untuk lain Kabuleta kita pun dalam 7 orang. Lain Asam Jawa kita pun dalam 5-6 orang. Total lebih kurang. Tapi sekarang ni kita dah kecilkan.
kita dah katakan mana yang dah berhenti tu kita tak ada buat, kecuali kita terima budak intern lah. Student untuk praktikal lebihkan dalam berapa orang sekarang? 8. Sekarang student intern kita ada 8 orang. Untuk yang staff yang kekal kita sini kan dalam tak silap dalam 12 orang. Jarang ada shift ke, shift kerja? Okey, setakat ni kita tak ada shift, cuma satu shift saja iaitu 85. Kecuali kalau kita ada demand, mungkin kita dulu memang ada nak masuk ke mana-mana yang ada tu, kita seandainya kita tak ada cukup institusi, kita akan buka pada 2 shift. Itu kita punya plan. Ada tak customer yang datang direct terus pergi dari gila? Memang ada. Bagi saya, kita walaupun kita ada latih ejen, sebenarnya kita ada latih ejen untuk marketing kita. Sebelum ni saya sendiri pun saya buat market sendiri, tapi mungkin kalau kita kongsikan benda ni, sini kita bagi latih ejen, satu ejen yang buat market kita dan dia akan hilang. Pasal apa? Kadang dulu pernah saya sendiri, saya market saya sendiri dan kita ada driver dengan lori, jadi benda ni kalau kita nak pantau everything semua agak susah. Kerana driver-driver pun ni pun macam-macam angin juga kan. Kadang susah sikit lah segi macam duit minyak kita, kadang dia claim terlebih apa semua, sebenarnya tak sampai macam ni. Kadang air stok yang dia ambil tu lebih. Jadi situ saya pun tak nak pening kepala, saya lantik ejen, jadi kita bagi pada dia market. Dalam admin, siapa yang terlibat? Kurang salah. Untuk memang kita Kalau untuk kilang ni, apa sijil yang diperlukan? sebenarnya kalau kilang ni bukan kata sijil yang diperlukan. Kalau katakan ialah kalau kata sini, kalau kita nak produkkan, kita nak marketkan produk-produk, saya gurau je sini. Okey, sijil-sijil yang perlu ada setiap company untuk buat pasaran. Apa yang kita mesti ada, salah satu yang wajib, tak ada masalah. Dia sebenarnya bukan wajib. Kalau satu syarikat tu tak ada sijil halal pun tak masalah. Dia tak ada mesti pun tak ada masalah. Betul. Bukan sekarang apa kita lihat, kalau kita tengok satu produk tu, okey, baca ada halal tak? Betul tak? Kalau kita tak ada halal, kita beli tak? Kalau tak ada halal, kita beli tak? Tetapi dia boleh market tak? Boleh market. Jadi tadi bukan katakan satu kewajipan, tetapi boleh dikategorikan wajib. Kalau kita declare dengan pihak JAKIM, kita tak nak sijil halal, boleh. Dia tak ada buat pemantauan pada kita ni, tak ada audit kilang kita. Pasal apa? Kita tak declare dalam kita punya produk ni halal. Di sini kita ada halal. Jangan kita pada kita punya label kita ada declare halal, tetapi kita tanpa sijil halal. Itu tak boleh. Itu adalah satu kesalahan. Jadi sebelum sijil-sijil yang awak perlu, yang cakap tadi, apa yang sijil ada, sebenarnya kalau sebelum kita ada 2 sijil yang kalau sewajibnya adalah, iaitu satu mesti daripada Kementerian Kesihatan dan juga halal daripada JAKIM. Kalau kita di Melaka, JAIM lah yang lenyap untuk audit lah, tapi dalam pemantauan dia iaitu daripada JAKIM. Itu yang tu. Kalau kita nak GMP ataupun ISO, tu boleh. Kalau kita ada tu adalah lebih baik. Ataupun kita untuk kita punya produk ni hantar ke ekspor ke luar negara adalah dengan mudah. Orang dia cari lah. Ya, dia tahu kita dah ada ISO, tapi bukan mudah lah. Kalau kita nak dapat GMP saja, kita nak dapatkan sijil, gong-gong pun dalam ratusan ribu, 150,000 kita kena invest dalam tu. Segi apa pun dalam ni, state dah ataupun dia punya projek dah apa semua banyak. Sekadar kalau kita usahawan macam ni, kita ada sijil mesti dan juga halal, so far okey dah, cukup dah. Kita untuk ekspor ke luar negara pun okey dah boleh lah dah. Tapi kalau nak lebih baik lagi, kalau kita ada GMP ataupun ISO. Tapi kita nak capai ke tahap tu bukan mudah. Banyaklah kita punya tu. Saya tahu marketing cost setiap bulan. Okay, sebenarnya kalau dulu kalau bila saya sendiri buat market, memang kos kalau kita beli sendiri ke Kelantan, memang ada. Tapi sekarang ni saya dah serahkan marketing saya kepada satu ejen.
Jadi saya tak ada ambil lagi kos-kos marketing yang seperti transport apa semua untuk pergi ke kita pergi ke luar dalam beberapa hari ke apa, itu dah tak ada lagi pada saya lah. Pasal kita ada customer yang lama kita maintain, dan baru lagi yang customer kita agent saya nak pergi. Kecuali marketing ni sebab kita buat macam banner-banner, kita ada bagilah seperti banner ataupun kita buat pamphlet di situ lah. Tak banyak lah. Itu pun bergantung kepada kalau seandainya kita ada customer yang mintakan poster, poster itu saja yang kita tu. Gaji setiap pekerja berapa? Atau bergantung pada rate lah. Biasa masuk pun kita tengok tangga gaji di sini RM1,300, agak macam tu lah. Mana yang dalam tu sampai ada dalam dekat RM2,000 pun ada lah. So that's all from our group. Thank you.